Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman wa 'amalan mutaqabbala waradallahu ma'anna walidina wa masyayikhina wa muallimina wa an awliya'i ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT. Saya mohon maaf atas penangguhan kelas yang lama. Jadi pada malam ini saya berbesar hati untuk meneruskan pengajian kita Falsafah Ilmu Kalam. Dan merupakan pengajian kita yang ke-8. Dan insya-Allah kita akan menghabiskan pengajian kitab ini sehinggalah tamatnya, khatam. Okey, hari ini kita akan masuk kepada bab Faslus Sani, iaitu berkenaan dengan maqasidul kalam wal mabadi'uhu, iaitu maqasid ataupun objektif, tujuan ilmu kalam dan juga prinsip ataupun prinsip-prinsip lah ilmu kalam. Okey, jadi kita masuk pada muka surat 65, sahabat-sahabat. Okay, la syakka fi anna al-mawdu' ilmi kalami wasi'un jiddan. Okay, tidak syak bahawasanya topik-topik perbincangan dalam ilmu kalam ini ataupun topik perkara yang dibincangkan dalam ilmu kalam ini sangat luas. Wa bil tali fa innal masailahu kathiratun kasratun yashabu ma'a 'ala al-bahisi dhabtuha. Jadi banyak perbincangan-perbincangan dia, jadi menyukarkan untuk pengkaji untuk nak menyusun ataupun untuk nak mensistematikkan. Fa in kana hadha masail aqaid fal matlubu minal mukallafi tasdiqun biha. Jadi semua masalah ataupun perbincangan di dalam ilmu kalam itu, ilmu akidah itu adalah dituntut kepada setiap mukallaf untuk menerimanya ataupun untuk mempercayainya. Walaysa mujarrad dhabtiha faqat dhabtuha faqat asbaha al-amru ashaddu su'abah. Lizalika nassal ulama ala anna al-masail hadha ilmi yanbaghi ta'amuli ma'aha ala salasati maratib min haitsu darajatil i'tiqad biha. Okay, jadi ulama pun dalam nak memperincikan tentang perbincangan-perbincangan dalam ilmu kalam itu, mereka membahagikan kepada 3 peringkat ya. Dari sudut untuk nak berpegang kepada sesuatu perkara yang dibincang dalam ilmu kalam. Okey, martabatul ula, pada peringkat yang pertama, wa ya masail allati tuzkaru fi hadzal ilmi min haitsu hiya al-aqidatun bi zatiha yajibu iman biha. Okey, iaitu pertama adalah peringkat yang pertama, peringkat yang paling tertinggi, iaitu setiap perkara yang dibincangkan di dalam ilmu ini yang memang bermaksud ia adalah berkaitan dengan akidah secara langsung. Wala yajuzu mukhalafatuha, yang mana dituntut wajib ke atas orang Islam ni untuk beriman dengannya, seperti beriman kepada kewujudan Allah, beriman tentang kesempurnaan Allah. Okey, kemudian wala yajuzu mukhalafatuha, dan tidak harus untuk bertentangan ataupun menolak perkara tersebut. Rubbama kharaja min dairatul Islam, dan boleh jadi siapa yang bercanggah, waman khalafaha, siapa yang bercanggah dengan pada peringkat isu-isu yang dibincangkan dalam peringkat pertama itu, iaitu akidah yang sebenar, akidah tersebutlah, min dairatul Islam kama fil ba'd al-masail, seperti dalam sebahagian masalah. Okay, maka martabat inilah dinamakan sebagai al-maqasid ataupun maqasidul kalamiyah, ai annaha maqsudatun bizat. Maka peringkat inilah dinamakan sebagai maqasid. Ini tujuan contoh sebab kita mendirikan istidlal, iaitu adillah. Kewujudan Allah itu adalah maqasid. Sifat Allah itu adalah maqasid. Itu yang kita kena faham. Okey, kemudian ataupun rasul itu, beriman dengan rasul itu adalah maqasid. Kemudian mukjizat, kemudian istidlal tentang kewujudan rasul, itu adalah wasail. Nanti kita akan tengok. Okay, pada peringkat yang kedua, wahia masail allati tuzkaru fi kutubil kalam walakinnaha laysat maqsudah li zatiha. Okey, di situ iaitu isu yang peringkat kedua ini, dia adalah perbincangan yang dibincang dalam kitab kalam, tetapi bukan bertujuan untuk perkara tersebut. Wa innama takunu wasilah, tetapi dia menjadi wasilah, ai muqaddimatul adillah, yang menjadi muqaddimah kepada adillah di atas betul maqasid, yang mengisbatkan ataupun menentukan maqasid. Wa bi'ilmatul ukhra yal masail allati yatawaqqafu subutul maqasid, iaitu isu-isu yang dibincangkan
yang mana dia berkaitan dalam menisbatkan sesuatu maqasid tersebut. Dia dipanggil sebagai wasail. Maka di sini dinamakan sebagai mabadi al-kalamiyah, iaitu asas ataupun prinsip kalamiah. Jadi sebab itu dalam perbincangan setiap bidang ilmu, kalau kita faham tentang mabadi wal maqasid, itu sangat mudah. Saya selalu bagi contoh. Kalau mabadi ilmu mantik, dia adalah berkaitan dengan qadiyah, alfaz, kulatul khams, bagi tasawurat. Jadi maqasid bagi bahagian tasawurat adalah ta'rif. Maqasid bagi tasdiqat itu adalah qiyas. Jadi kalau kita faham tentang hal ini, mudah untuk kita faham tentang bentuk haikal ilmu itu secara keseluruhan. Okey. Martabat yang ketiga, wa ya masail laysat maqasid wala mabadi maqasid, wa inma tudhkuru li takthirun lil fawaid allati yatahaffal an-nadir fil kutubi fani alaiha. Okey, pada peringkat 3, dia bukan sebahagian daripada maqasid dan juga bukan sebahagian mabadi lil maqasid, tetapi disebut sebagai memberi faedah. Kadang-kadang disebut sebagai al-istidraj. Yatahaffalu an-nadhiru fi kutubi fi hadzal fan. Okey. Qala Ibnu Sina fi tafsil aqsam ilmi. Fi sa'ir ulum qad yakunu laka syai'un fil huwal mawdu' wa asya'ul matlubah wal mabadi musallamah minha tu'allafu barahin. Iaitu dalam mana-mana ilmu, kan? Bagi ilmu tersebut kita kena tahu tentang syai'un huwal mawdu' wal asya'u wal hiyal matlubah, iaitu perkara yang dituntut, wal mabadi al musallamah. Matlubah ini kalau kita tengok dia juga adalah makna besarnya bagi an-natijah. Okey, wal mabadi musallamah minha tu'allafu al-barahin, dan juga mabadi yang diterima daripada perkara tersebut, daripada al-natijah, dia adalah mabadi bagi matlubah ataupun muqaddimah bagi natijah yang menyusun al-barahin, bukti-bukti. Qala Syekh Syarif Al-Jurjani fi syarhi al-mawaqif, kullu ilmin mudawwan lahu masail hiya al-maqasid al-asliyah fihi. Dan setiap ilmu yang ditulis, iaitu baginya itu ada masail, iaitu maqasid yang asal, wahia haqiqatuhu, iaitu tujuan ilmu tersebut, seperti beriman kepada Allah dan ilmu kalam. Kalau ilmu nahu itu adalah hal yang berkaitan dengan al-qaul ataupun al-jumlah, yang beri faedah. Okey. Wa fi haqi wal mabadi imma tasawwurah atau tasdiqiyah. Adapun mabadi dulu sama ada dia tasawwurah ataupun tasdiqah, ya wasail tilkal maqasid, untuk nak capai kepada maqasid tersebut. Jadi kita kena faham rangka ilmu tersebut. Macam contoh, tangga itu adalah rumah itu adalah maqasid, tangga ataupun pintu itu adalah mabadi. Jadi kita kena faham benda tersebut. Okey. Wa qad nassa aidan alama as-Sanandaji fi syarh al-tahzib al-kalam ala anna al-masail la yatlabu fiha tasdiq bil mustawa wahid faqat mu'allaqan ala ta'rif al-ilm al-kalam bi annahu ilmu aqaid diniyah. Okey. Di al-muradu bil aqaid dia mansubah ila dinin, dimaksudkan dengan aqaid diniyah itu pegangan agama itu ataupun kepercayaan, i'tiqad agama itu adalah al-mansubatu ila dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sawa'un bi tariqil juz'iyah atau mabda'iyah, sama ada dengan jalan juz'iyah atau mabda'iyah. Mabda'iyah yang kita jelaskan tadi bahawa dia adalah asas kepada maqasid. Fal mansub ila dini bil juz'iyah ay bil ikhtisasi wa ma kana fi zati aqidah diniyah wal mabda'iyah wa ma kana wasilatun wal mabda' ila isbatil aqaid aqidatu diniyah. Okay, jadi bila kita tengok begitu, kalau ulama terdahulu mereka sudah jelas tentang perkara ini, maka dapat mereka senang membezakan di antara maqasid dan juga mabadi. Jadi macam ilmu kalam, dibincangkan tentang umur ammah, dibincangkan tentang jauhar, dibincangkan tentang aurat, dibincangkan tentang makulat. Itu adalah merupakan mabadi ataupun kita berkata sebagai wasilah untuk kita nak faham kepada maqasid. Sebab itu dalam kitab Al-Amidi Syarhul Mawaqif ada disebut tentang ilmu kalam itu terbahagi kepada dua, iaitu al-mabadi wal maqasid. Amal mabadi seperti perbahasan umur ammah, seperti perbahasan jawahar, aurat, maqulatul asyarah, dia adalah mutawaqqifun ala fahmi
al-ilahiyat ataupun al-fahmi al-ilahiyat. Jadi benda-benda tersebut dia mempunyai sandaran. Nah, kita nak faham tentang ilahiyat, maka kita kena faham tentang umur ammah ini. Wasilah. Dia adalah wasilah untuk kita faham tentang ilahiyat. Contoh ayat laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Jadi bagaimana untuk kita nak membezakan di antara wasilah, nak faham tentang kewujudan apa panggil, perbezaan Allah SWT dengan makhluk, kecuali kita faham dulu tentang makhluk, tentang hawadis, tentang tagayyur, tentang harakah, tentang sukun, tentang jauhar, tentang arat, tentang maqulat kam, tentang maqulat kaif, tentang aina, tentang apa panggil, dalam apa panggil, muttasil, munfasil dan sebagainya. Itu yang dimaksudkan tentang al-mabadi wal maqasid. Ustaz, Ustaz, saya nak tanya. Boleh. Yang berkaitan dengan makulat apa semua tu, ada sebahagian yang saya dengar pandangan bahawasanya kita belajar makulat apa semua tu untuk mengenali asyai, iaitu makhluk, yang mana bila kita kenal makhluk itu yadullu ala al-khaliq. Macam mana saya kurang jelas Pak. Okey, dalam bab tersebut macam saya jelaskan tadi, perbincangan tentang umur ammah ini, mutaakhirin Asy'ariyah, mereka mengistilahkan perkara ini sebagai umur ammah ataupun umur al-musallamah, iaitu perkara-perkara yang diterima pakai oleh al-uqala ataupun orang yang berakal. Jadi benda-benda tersebut dia adalah pengetahuan benda tersebut menjadi sandaran kepada untuk kita nak mengetahui tentang ketuhanan ataupun zat Allah SWT. Jadi kita tasawur kita adalah kepada benda-benda makulat, benda-benda makulat ataupun makulat, benda-benda yang boleh difikirkan. Sedangkan zat Allah SWT itu adalah mujarrad. Mujarrad yang itu yang tidak ada di sana madiyah, tidak ada tanda tahayyus, tidak ada mumasah, dan tidak ada apa panggil ditarakkabu minal jawahir ataupun arak dan sebagainya. Jadi betul lah antara maklumat yang mengatakan, pendapat yang mengatakan, okay, untuk kita nak faham mukhalafah Allah SWT dengan al-hawadis, itu juga termasuk di dalam pengetahuan kita tentang zat Allah SWT. Sebab bila asyai'un yu'rafu bididdiha, sesuatu itu boleh diketahui dengan lawannya. Contoh, kadang-kadang kita tidak tahu makna bodoh, kita tidak tahu makna pandai kecuali bila kita jumpa orang bodoh, ataupun kita tidak tahu makna manis kecuali bila kita jumpa benda yang masam, contoh, ataupun benda yang tawar. Kita tidak apa kaedah dia tadi Ustaz? Asyai'u al-syai'u yu'rafu bididdihi ataupun al-asya'u yu'rafu bididdiha. Kan? Sesuatu. Maksudnya kenal satu tu dengan lawan dia. Ya, sebab tahu wali atas tu sebab ada bawah. Sebab Allah SWT dia adalah mujarradah. Dia sesuatu yang tidak boleh ditanggapi, tidak boleh ditasawur oleh akal kecuali kita, dan bukan begitu saja, maka malah Allah juga memperkenalkan diri dia macam tu. Allah juga memperkenalkan diri Allah SWT begitu dalam banyak ayat Al-Quran. Contoh laisa kamitslihi syai', lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi ayat-ayat tersebut macam ayat tu, hadis tu, la tufakkiru fi khalqi, tufakkiru fi zatillah, tufakkiru fi khalqillah. Itu semua merujuk kepada Allah SWT ini adamul mudrak ataupun adamul idrak. Sebab tu ada satu kaedah adamul idrak. Ini kaedah tasawuf lah tapi kita boleh apply dalam ilmu kalam, iaitu adamul idrak. Maksud ketidakmampuan untuk kita mengetahui benda tersebut adalah mengetahui. Okey, jelas Syamil kita. Okey, kemudian wa yajma'u aqsam as-salasa jami'an mawdu' ilmu kalam wal ma'lum, fa hadhihi salah min jumlati. Okey, maqasidul kalamiyah. Wal maqasid jam'ul maqsid. Okey, maqasid itu adalah jamak, lafaz jamak bagi maqsid. Wa ya mushtaqqa min al-fi'l qasada alladhi min ma'aniya fi lisan al-azmu wa talabu syai' wa talabu syai'i wa isbatihi. Taqulu qasadtu syai'a
walahu ilaihi qasdan. Okay, ini sudut bahasa lah. Wal maqasidul ilmu kalam. Okay, ini yang kita penting sekali, iaitu definisi kepada maqasid ilmu kalam. Kalau sebelum ni kita duk aja dengar tentang maqasid ilmu syariah, ilmu syarak ataupun maqasidus syariah. Jadi maqasidut tasawuf ada. Kalau macam contoh Syekh Abdul Qadir Isa, dia tulis tentang haqaiqut tasawuf. Jadi kita tak jumpa lagi yang tulis tentang maqasidut tasawuf. Jadi kalau siapa-siapa yang ada kemampuan, dia boleh rintis bidang tersebut dan jadikan sebagai satu bidang ilmu. Contoh yang saya pelajari tentang maqasidul ilmu tasawuf, iaitu maqasidul a'la, maqasid yang paling tertinggi dari ilmu tasawuf, iaitu al-husnu tawajjuh ilallah. Husnu tawajjuh ilallah, iaitu seseorang manusia atau seseorang hamba itu dia mempunyai pandangan yang baik kepada Allah SWT, kepada Tuhan dia ataupun kepada pencipta dia. Itu adalah salah satu daripada maqasid dalam ilmu tasawuf. Mungkin kita boleh kumpul, kita tengok dalam bab ahwal, apa maqasid ahwal. Kalau kita tengok dalam bab maqamat, apa maqasid maqamat. Kalau kita tengok dalam maqasid tahalli, apa maqasid dalam tahalli. Apa kita tengok dalam maqasid takhalli, apa maqasid takhalli yang kita boleh istikhraj. Yang bila kita kumpul semua nanti, kemudian kita jumpa contohlah dalam setiap ilmu falsafah, ilmu tasawuf tersebut, kita jumpa 100 jenis maqasid dalam setiap juz'iyah, ajza ataupun juz'iyah daripada bab-bab dalam ilmu tasawuf. Kemudian daripada 100 itu kita kumpulkan pula menjadi contoh 5 maqasid kubra dalam ilmu tasawuf. Apa dia? Kita kumpul, kita akan nampak trend di situ. Ni macam kalau kita buat PhD, kita tematik kan benda tersebut. Kemudian kita apa panggil, buat satu kaedah kuliah yang mana terpakai kepada, kita himpun satu tema tu, kita himpun kepada satu tema yang lebih besar, yang lebih umum. Begitu cara untuk kita nak rintis ilmu tersebut. Jadi yang ini malam ni kita tengok pada maqasid ilmu kalam. Al-ghayatu wal ahdafu wal ma'alatu allati qasada mutakallimuna bi isbatiha fi musannafatihim al-kalamiyah wa salaku fi sabili zalika manahij muayyana fi istidlali wa aqamu 'alayha adillata allati i'tabaruha burhanan 'ala tilkal maqasid. Okey, jadi maqasid ilmu kalam itu adalah ghayah, tujuan, wal ahdaf, objektif, wal ma'alat, kesudahan, allati, yang mana dikehendaki oleh mutakallimin untuk mengisbatkan perkara tersebut di dalam penulisan ilmu kalam ataupun kitab kalam. Wasalaku fi sabi zalika, yang mana mereka ikuti ataupun mereka atau melakukan kajian tersebut berdasarkan kepada manahij muayyah, metodologi yang tertentu dalam istidlal, dalam pendalilan, pembuktian. Wa aqamu 'alaiha adillah, yang mana mereka ini mendirikan dalil-dalil allati i'tabaruha burhanan 'ala tilkal maqasid, yang mereka anggap perkara tersebut adalah dalil, bukti kepada maqasid tersebut. Jadi tujuan ilmu kalam adalah contoh kewujudan Allah SWT, itu adalah maqasid ilmu kalam, iaitu isbat wujud Allah SWT adalah salah satu daripada maqasid ilmu kalam. Sekejap, ada soalan ni. Tasawuf, ilmu tasawuf. Okey. Contoh salah satu daripada maqasid ilmu tasawuf itu adalah al-husnul tawajjuh ila Allah. Husnul tawajjuh. Husnul tawajjuh ni macam pandangan seorang manusia kepada Allah SWT. Jadi ilmu tasawuf dia ada berkaitan dengan tersebut. Tujuan kita nak bersihkan hati, tujuan kita untuk berzikir, tujuan untuk kita berkhalwat, bersuluk, dan riyadhatun nafs, itu tujuannya adalah untuk kita nak membersihkan hati kita apabila kita melihat Allah SWT, ataupun nak ubah persepsi kita, pandangan kita terhadap Allah SWT. Itu antara maqasid daripada ilmu kalam. Contoh, Allah timpa bala kat kita, kan? Allah timpa musibah kat kita, maka kita berhusnuzon kepada Allah SWT. Kemudian apabila kita buat ibadah, maka kita rasakan ini adalah merupakan pemberian ataupun kita kata syukur kita kepada nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Jadi segala bentuk
Jadi benda ni saya dapat daripada Syekh Fathi Al-Hijazi. Dia kata antara maqasid ilmu tasawuf yang paling saya pegang adalah al-husnul tawajuh ila Allah. Okay. Tapi kalau orang nak datangkan maqasid ilmu, silakan. Contohnya dia kata maqasid ilmu tasawuf apa? Tasfiyatul qulub, untuk nak menyucikan hati. Jadi menyucikan hati untuk apa? Untuk bersangka baik kepada Allah SWT juga. Okey. Okey, selesai pada muka surat 67. Okey. Muka surat 68. Wa bi ibaratul ukhra maqasidul kalamiyah hiya allati yatlabuha mutakallim li zatiha wa yabhasu asalatul la bil aradi wa hiya bi hadhihi surah takun usul i'tiqad wa kullu ma ada inma tubhasu fil musannafatil kalamiyah litakuna wasilah li isbatiha aw li taksiril fawaid. Okey, dalam maksud yang lain, maqasid kalamiah ini iaitu itu perkara yang dituntut ataupun yang dicari oleh mutakallim tentang perkara tersebut. Wa yabhasu asalah, yang mana mereka ini mengkaji tentang keaslian, bukannya tentang la bil aradi, dengan sifat luaran. Wa hiya bi hadhihi surah takun usul i'tiqad, maka ini akan menjadi usul surah. Wa kullu ma adaha, dan selain itu adalah tubhasu fi musannafatil kalamiyah litakunu wasilah, yang menjadi wasilah jalan ataupun kaedah untuk nak mengisbatkan tentang maqasid tersebut. Jadi maqasid, kalau kita boleh bezakan tentang maqasid dengan sebab macam contoh saya jelaskan macam mana kita nak faham. Contoh wujud Allah SWT itu adalah maqasid ilmu kalam. Jadi mutakallimin kan istidlal ataupun dalil untuk isbat wujud Allah SWT ni, mereka tidak jumud kepada wasilah tersebut. Jadi dalil wujud Allah SWT ni boleh macam-macam. Dalil hudus, dalil imkan, dalil apa lagi? Dalil sina'ah, dalil apa lagi ya? Dalil ihkam, dalil nizam, dalil kauniyah, hatta semua dalil-dalil yang ada tu dijadikan sebagai wasilah. Jadi sebab itu bila mereka mereka tidak jumud kepada wasilah, yang kita kena jumud, yang kita kena pegang kuat adalah pada maqasid, bukan kepada wasilah. Wasilah ini boleh bertukar, boleh berubah, boleh berubah mengikut keadaan zaman. Ini yang banyak berlaku kekeliruan apabila tidak boleh membezakan di antara maqasid dan juga mabadi ataupun wasilah. Jadi para ulama dahulu mereka tidak jumud kepada wasilah. Mereka muta'addid, sebab wasilah ini perlu kepada ijtihad ulama, maksudnya zaman dia perlu kepada dalil apa yang kuat untuk dibuktikan tentang kewujudan Allah, ataupun sebab untuk kalau ikut kira wasilah yang kita kata zaman sekarang, selain daripada dalil hudus, tauri imkan, as-sabr wa taksir, kita kata dalam zaman kontemporari, wasilah apa yang nak diisbat wujudillah? Kita boleh guna kajian-kajian sains, data-data sains, statistik contohnya. Itu semua perkara-perkara baru yang boleh kita rintis untuk kita jadikan dalil sebagai dalil kewujudan Allah SWT. Maksudnya wasilah ni kira kita kata berbagai cara boleh, asalkan maqasid tu sampai tak ada hal. Tidak ada hal. Contoh kita tengok sifat 20, pengajian sifat 20 contoh. Itu adalah satu wasail. Jadi boleh juga kalau tidak berlaku tauhid 3 contoh. Kalau tauhid 3 tu tidak menyeleweng, maksudnya tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat itu tidak bawa kepada takfir, tidak bawa kepada menolak ataupun mengkafirkan orang yang istighasah, ini tidak ada masalah bagi saya. Dia juga adalah merupakan wasilah untuk nak memahami tentang kesempurnaan Allah SWT. Sebab di situ mereka boleh faham tentang kesempurnaan Allah melalui tauhid asma wa sifat, melalui tauhid tauhid apa tadi satu lagi? Jadi maaf saya tanya apa pandangan Syekhuna sendiri lah berkenaan dengan tauhid 3 ni? Kalau ikut kira kata wasilah ni boleh berbagai cara. Ya, maksudnya difahami dengan cara yang betul. Maksudnya sebab tauhid 3 ni bukannya benda yang baru, benda yang dibincangkan oleh ulama sebelum Ibn Taymiyah lagi, sebelum daripada itu lagi memang disebut tentang tauhid uluhiyah. Cuma tatbik kepada tauhid 3 itu yang menjadi masalah
yang dibawa oleh Muhammad Abdul Wahab, yang mana mengkafirkan umat Islam yang beritiqasah, yang bertawasul dengan menggunakan tauhid uluhiyah tadi. Itu saja tatbik itu salah. Tapi dari segi kefahaman, dia adalah merupakan kaedah untuk nak memahami tentang ketuhanan, nak memahami tentang sifat Allah SWT. Tidak, bagi saya tidak nampak di situ masalah kalau tauhid tiga tadi digunakan dengan cara yang baik. Okey, bila jadi kita jangan terlalu rigid sangat. Maksudnya dia ni tauhid tiga ni, Wahabi. Kita tengok dulu konten dia apa. Ada tak kadang-kadang bukan semua setuju dengan Muhammad Abdul Wahab tentang perkara tersebut. Ada benar juga yang telah diolah ataupun mereka ambil tauhid tiga itu ataupun kefahaman tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat itu daripada ulama sebelum Ibn Taymiyah lagi. Dalam mentafsirkan ayat Alhamdulillahirabbil alamin, itu adalah rububiyah, Malik Yaumiddin itu adalah apa, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu adalah uluhiyah, Ar-Rahmanir Rahim itu adalah asma wa sifat. Itu yang dimaksudkan. Okey. Begitu juga macam contoh, orang belajar akidah berdasarkan kepada Asmaul Husna. Ini ditulis dalam Imam Ghazali, ada Al-Baihaqi, ada ulama sebelum itu pun ada, yang mana mereka ini mengajar manusia tentang akidah berdasarkan kepada kaedah Asmaul Husna. Itu satu cara juga. Kan? Mungkin kita juga boleh kumpul hadis-hadis yang berkaitan dengan akidah, ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan akidah, yang kita buat secara tafsir maudu'i contohnya. Kemudian kita bincang tentang akidah tersebut. Jadi kita jangan jumut dengan sifat 20 tadi. Kita dok kata sifat 20 ni sajalah yang ada untuk apa panggil manusia ni kenal Allah SWT. Kalau jadi bila orang apa panggil guna kaedah lain bukan sifat 20, kita dah rasa sanksi. Sebab ulama dulu mereka tidak menetapkan ataupun tidak taksub kepada satu wasail. Dia mesti nanti dia kata nak kenal Allah mesti kenal dengan sifat ma'ani, sifat nafsi, sifat maknawiyah, sifat wujudiyah dan sebagainya. Itu adalah sebagai salah satu cara. Sebab bagi saya akal manusia ni mutafawitah, maksudnya berbeza-beza. Ada yang mampu faham sifat 20 dengan baik, ada yang tak mampu. Mungkin dia faham dengan melalui Asmaul Husna, ada yang boleh faham dengan melalui tauhid tiga ataupun tauhid rububiyah, uluhiyah ataupun asma' wa sifat. Kalau kita tak mahu namakan dia sebagai tauhid ketiga. Bagi saya benda tersebut selagi mana dia membawa manfaat kepada mengenal Allah SWT, dia tidak terkeluar daripada kaedah ataupun wasilah yang baik. Sebab manusia itu berbeza-beza. Ada orang dia tak mampu nak faham Allah SWT melalui akal dia. Dia faham melalui nakal sahaja. Maksudnya dengan ayat-ayat Al-Quran yang mansusah. Jadi yang kita perlu kawal adalah supaya kefahaman tadi tidak bawa kepada kesesatan. Contoh, bila dia baca ayat-ayat akidah berkenaan, okey, kita jelaskan ini bukan ayat akidah, ini adalah ayat mutasyabihat, yang mana ayat ini tidak dijadikan sebagai usul i'tiqad di dalam akidah ataupun hadis-hadis yang mutasyabihat tadi. Itu yang kita kena faham tentang hal ini. Okey, mana dia tadi? Okey. Qala Sayyid Al-Jurjani, kullu ilmin mudawwan lahu masailu fil maqasid al-asliyah fi wa hiya haqiqatuha. Ini sama ya. Setiap ilmu yang ditulis itu ada masail maqasidul asliyah. Wa qala Sajaqli Az-Zadah, wa'lam anna li hadzal ilmu mabadi wal maqasid amal maqasid wa hiya masail al-i'tiqadiyah. Ini sama ya. Jadi semua para ulama dahulu mereka mengisyaratkan tentang ilmu kalam ini, dia ada maqasid dan juga ada mabadi. Okey. Fa adqala fil maqasid ba'd al mabadi al musilah ilaiha aidan. Wa zalika ra'a Syarif fi syarhi an ta'rif al iji yahtaj ila takhsis, wa qala rubbama uddat juz'an minhu li shiddatil hajati. Okey, dia jadikan sebagai dimasukkan tentang ilmu maqasid di dalam sebahagian daripada mabadi musilah ilaiha aidan. Okey. Kemudian muka surat 69, ai anal maqasid ya faqat ma kana aqidatun diniyatun, walakin ba'du hazil maqasid rubbama la yakun isbatu illa bi tariqil khas
fayalhaqu hadha tariq. Okey, ni tak ada apa. Okey. Okey, kemudian kita masuk dalam perincian tentang maqasid tersebut. Wali'anna muka surat 69 perenggan yang kedua. Wali'anna hadzal maqasid iyal aqaid asliyah allati yajibu tasdiqul biha. Okay, dia kata maqasid yang dalam ilmu aqaid yang apa usul ini hiya yajibu tasdiqu, yang wajib diterima benda tersebut, ya'tana al-mutakallimuna, yang mana mutakallimun ini mengambil berat tentang menjelaskan perkara tersebut, wa tahdidiha, samalah bihaitsu tatamayyazu tamayyuzan wadihan an baqiyatil masail al-kalamiyah, supaya mereka itu dapat membezakan secara jelas perbezaan dengan masail al-kalamiyah yang lain. Wa iza kana masail ilahiyat, kita tahu perbahasan dalam ilmu kalam itu terbahagi kepada ilahiyat, nubuat dan juga sam'iyat. Fal maqasidu satanqasimu tab'an lizalika. Jadi maqasid juga terbahagi mengikut perkara tersebut. Seperti adanya maqasid dalam ilmu ilahiyat, tentang maqasid al-nubuwat, tentang maqasid as-sam'iyat. Okey, dia ada dua kaedah dalam penentuan maqasid. Ini terpakai juga dalam maqasid syariah. Yang pertama, maqasid itu difahami daripada masalah juz'iyah, furu'. Yang kedua, yang melalui jalan kedua, bila tahu tentang juz'iyah, ini kita tengok tarik mutakallimin dan juga tarik ahnaf di dalam ilmu usul fiqh. Jadi ada yang faham perkara juz'iyah dulu, kemudian baru dia dapat tentang kuliah. Okey, ada yang idrak tentang usul, idrak tentang kuliah, kemudian baru dia tatbikkan kuliah tersebut kepada juz'iyah. Ni kita panggil dalam research method didaksi dengan induksi. Didaksi dengan induction. Okey, itu perbezaannya. Satu cara, kalau dalam bahasa lain dipanggil fundamental theory. Fundamental theory ni maksudnya kita bina kaedah kuliah dulu, kemudian baru kita tatbikkan kaedah kuliah itu kepada juz'iyah. Kalau satu lagi istilah dia apa, teori juga. Maksudnya kita bina teori berdasarkan kepada juz'iyah, kemudian kita tengok juz'iyah, kemudian kita faham perkara juz'iyah tadi, maka kita membentuk ahkamul kuliah, hukum kuliah yang kita jelaskan tadi. Okey, itu dua cara untuk nak menanggapi ataupun nak mengeluarkan maqasid dalam setiap bidang ilmu. Dipanggil, yang saya tak ingat lah istilah, tapi istilah yang pertama tadi fundamental theory, yang kedua tu saya tak ingat istilah apa, nanti kena tengok balik. Okey. Okey, okey. Jadi bila kita tengok dalam kitab-kitab kala annal hasul maqasid indal qaum ittaqada salah satu turuq raisiyah. Okey, mereka ni ada tiga jalan. Tiga jalan. Saya jelaskan tadi dua jalan. Okey, kita tengok dia. Okey, iaitu apa tiga tu? Mungkin gabungan di antara dua tadi. Tapi tak apa. Okey, ja'ala Imam Al-Ghazali fi kitab al-Iqtisad fi al-I'tiqad hadza yaduru ala arba'atil maqasid raisiyah. Jadi Imam Ghazali dalam kitab maqasid dia menjadikan benda tersebut dalam empat lingkungan ataupun empat maqasid yang utama, iaitu ayam bi manzilatil ummahati li jami'il masail kalamiyah li anna hadhihi al-aqtab tajri majra al-maqasid wal ghayat. Wa hadha maqasid al-aqtab arba'ah, iaitu apa dia? Al-qutb al-awwal nazru fi zatillah ta'ala fanubayyinu fi wujudahu wa annahu qadimun wa annahu baqin wa annahu laysa bi jawharin wala jismin wala aradin wala mahdudin bi haddin wala huwa maqsusin bi jihatin aw mar'in kama annahu ma'lum wa annahu wahidun. Okey, jadi kutub yang pertama iaitu mengkaji ataupun berfikir tentang zat Allah SWT. Maka di situ kita jelaskan tentang kewujudan dia, bahwasanya dia adalah qadim, baqin, wa annahu baqun, kan? Wa annahu qadimun wa annahu baqun, dan dia bukan jauhar, bukan jisim, bukan arad, wala mahdudu bihad, tidak ditentukan dengan had tertentu, tidak ada batasan, bahawa maksus bijah, tidak berada pada jihah yang tertentu, wa annahu mar'i, yang mana dia boleh dilihat, wa kama annahu ma'lum wa annahu wahid, dia adalah Isya. Okay, kutub yang kedua berkenaan dengan sifat Allah. Tadi zat, kemudian sifat, itu adalah termasuk dalam akhta'
arba'ah disebut Al-Ghazali dalam bab maqasid dia fi sifatillah wa nubayyinu fi annahu hayyun alimun qadirun muridun sami'un basirun mutakallimun wa annahu la hayah ilman wa qudratan wa iradatan wa sam'an wa basaran wa kalaman. Okey. Yang ketiga fil af'alillah. Yang keempat adalah fi rusulillah wa maja'a al lisani rusuli wa na muhammadun min hasyari wal nasri wal jannati wan nari wa syafaati wal azab wal qabri wal mizani was sirat. Okey, jadi sebagian ulama mereka tidak membahagikan maqasid ilmu kalam itu kepada tiga, ilahiyat, nubuat dan sam'iyat. Ini pembahagian yang masyhur lah. Jadi ada sebahagian macam Imam Ghazali dia membahagikan kepada dua saja, ilahiyat dan juga nubuat. Sebab bagi dia sam'iyat itu termasuk di bawah nubuat. Sebab benda-benda sam'iyat ni semua benda disampaikan oleh Rasul melalui perantaraan wahyu yang disampaikan oleh Jibril. Okay. Dan juga hadis-hadis Nabi. Itu semua sam'iyat termasuk di bawah yang darju tahta apa panggil Rasul ataupun nubuat. Okey, hal tersebut jelas. Okey, ada soalan setakat ni? Ustaz, saya kerap juga tengok apa ni bila dinaqalkan berkenaan dengan kalam. Qala as-sayyid Jurjani. Apa nama ni, kalau kita tengok Ustaz, antara Jurjani dengan Taftazani kalau ikut manakah kaul yang lagi orang mutakallimin pegang lah kita kata antara dua? Apa Jurjani dengan Taftazani Dia kalau Taftazani ni maqasid kan, syarah maqasid kan. Syarah maqasid. Syarah maqasid dengan Jurjani pun dia syarah, dia ada mauqif syarah tu yang Al-Iji tu. Dia syarah mawaqif kan. Syarah mawaqif. Dari segi maratibnya macam mana tu Ustaz, dua tu lah. Tapi dua-dua ni mutaakhirin. Taftazani sebelum lagi, Taftazani awal lagi. Jurjani ni selepas Taftazani. Saya tak berapa nak mahir tentang perkara tersebut. Bagi saya kedua-dua ni adalah mutaakhirin. Yang mana orang kata apa? Jurjani maksudnya dia kata macam mana, dia macam dalam mazhab Syafi'i tu ada yang apa rajih dan marjuh apa semua kan, azhar, zahir dan sebagainya. Tapi dalam akidah ni dia tak ada lah benda tu sangat. Sebab khilaf tu pada perkara-perkara yang furu' ataupun perkara yang melibatkan tentang alfaz dan tentang istilahat. Cuma kalau ada buku yang tentang cerita tentang perbezaan kedua-dua tokoh ni, bolehlah rujuk, bolehlah beritahu. Saya tak pernah kajilah secara mendalam berkenaan perbezaan manhaj dua tokoh ni. Tapi apa yang kita faham, kedua-dua tokoh ni adalah mutaakhirin Asy'ariyah, yang mana mereka ini berpegang kepada tentang hal-hal yang berkaitan dengan umur amma, berkaitan dengan taqdimul aqli ala nakli dan sebagainya. Wallahu ta'ala alam. Satu lagi. Saya nak tanya yang berkenaan dengan iktisad fi i'tiqad ni penanya. Yang dibahaskan dalam tu ialah kutub kan. Apa nama ni, sebelum tu saya rasa dalam bab sabr wa taksim ke apa benda. Boleh tak Ustaz peringkaskan balik mukhtasar iktisad balik berkenaan dengan kutub arba'ah yang di sisi Imam Ghazali? Okey. Dia macam ni, dalam kitab maqasid, dalam kitab iktisad fil i'tiqad, dalam dia ada 3 muqaddimah, tak silap saya, ada 4 muqaddimah yang dijelaskan oleh Imam Ghazali tentang manhaj penulisan kitab dia. Jadi mungkin dalam muqaddimah pertama tu dia cerita tentang tujuan penulisan kitab tersebut. Yang kedua dan ketiga ini, di situlah dijelaskan tentang manhaj ataupun istidlal kalamiah yang menggunakan kias mantiqi. Maksudnya daripada isbat intajun nata'ij minal qadiyah, maka dijelaskan tentang kias burhan, tentang syaklul awal yang menggunakan istilah seperti ta'anud, talazum, kias istilah dia, mizan talazum, mizan ta'anud dan sebagainya. Jadi dalam kitab Iktisad fi I'tiqad tu dibincangkan, dia sebenarnya dia adalah
sambungan ataupun syarahan kepada dia dalam kitab Tahafut Falasifah tersebut, dibincangkan sebahagian besar dalam masalah tahfud dalam kitab Ihtisab fil I'tiqad, tetapi dengan jalan yang lebih ringkas lah. Okey, itu sahajalah. Apa pun nanti kalau kita ada masa kita buka kitab tersebut, kita boleh baca. Allah Ta'ala alam. Okey. Okey. Kutub ni pembahagian lah. Kutub ni bab lah, bab fasal. Tapi Imam Ghazali ni dia ada istilah khas dia lah. Dia suka create istilah. Dia ada dia punya metodologi sendiri. Sebab tu sebahagian sarjana kalau dia tidak faham istilah penggunaan, macam contoh kias syakul awal tu, Imam Ghazali namakan dia sebagai kias ta'anud contoh, atau kias talazum. Mizan dia tak pakai kias, dia pakai mizan talazum. Jadi istilah-istilah itu ditukarkan. Antara yang Imam Ghazali sebut tujuannya adalah antara hikmah adalah dia kata supaya kita tidak terikat dengan satu istilah, dan istilah tersebut pula istilah yang dibawa ataupun yang dibawa dakhil, dimasukkan dalam dunia Islam. Jadi dia kata kita tak boleh miskin istilah. Kita kena create istilah kita sendiri. Itu adalah tujuan dia. Yang pertama. Tujuan yang kedua dia kata nak bagi tahu seorang yang faham tentang sesuatu perbincangan, kalau kita sebut asma ataupun kita sebut istilah yang berlainan, tetapi konten dia, mazmun dia tu adalah benda yang sama. Jadi orang yang mahir, orang yang cerdik, orang yang faham tentang tu, dia tidak terikat dengan istilah. Maksudnya sebutlah apa pun, tapi dia faham konten dia adalah benda yang sama. Macam saya sebut tentang kias tadi. Okey. Muka surat 71 kita sambung sikit lagi. Fal maqasidul kalamiyah indal Ghazali yumkinu hasraha fi qismati as-sunaiyah wa hiya anal maqasid imma tata'allaqu bi ilahiyat aw bin nubuwat. Okey. Maqasid yang berkaitan dengan ketuhanan dan juga kenabian. Fa in kana fi ilahiyat, iaitu berkaitan dengan wujud Allah SWT, isbat sifat, isbat af'al. Yang berkaitan dengan kenabian iaitu isbat irsyadul anbiya imkanan wa wuqu'an, iaitu perkara pengutusan rasul ni adalah benda yang mungkin dan benda tu dah berlaku. Isbatus sihhati nubuwah, mengisbatkan kesahihan, kebenaran kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isbatul ma'ad wa ma yata'allaqu bihi. Okey. Walau yari dzalika anna zalika kullu yuradu fi haqiqati ila maqasid qutub wahid wa isi wa qutub al-awwal. Dia kata ini semua termasuk ataupun dia termasuk di bawah kutub awal yang kita sebutkan tadi, iaitu berkaitan dengan an-nazru fi zatillah subhanahu wa ta'ala. Okey, adapun al-aqta' al-maqsudah bil arba'ah wa jumlatuha maqsurah ala an-nazri fi Allah ta'ala, fa idza nazarna fil alam lam nanzur fihi min haythu innahu alimun innahu alamun wa jismun wa sama wal arbalu min haitsu innahu san'ullahi subhanahu wa ta'ala. Okay, jadi bila kita melihat tentang Allah SWT, apabila kita melihat alam, maka kita tidak melihat alam bahawasanya dia adalah innahu alam, dia adalah alam, tanda, ada berjisim, wassama, ada langit dan bumi, dan dia adalah merupakan satu ciptaan daripada ciptaan Allah SWT. Manakala bila kita melihat Nabi pula, wa idza nazarna fi Nabi alaihi salatu wassalam lam nanzur fihi min haitsu innahu insan wa syarif, insanun wa syarifun wa alimun wa fadilun, bal min haitsu innahu Rasulullah. Iaitu bila kita melihat Nabi, maka kita melihat dia sebagai seorang yang manusia mulia, mengetahui, fadil, dan bahkan dia adalah utusan Allah SWT. Wa idza nazarna fi aqwalihim lam nanzur min haitsu inna aqwalu mukhatabat wa tafhimat, bal min haitsu innaha ta'rifat biwasati billahi ta'ala, iaitu dia menjelaskan tentang Allah SWT melalui perantaraannya. Wala nazar fi illahi illa fillahi wala matlub siwallah. Jadi bila kita tahu tentang perkara tersebut, maka kita melihat benda tersebut sebagai tujuan ataupun matlamat daripada pengutusan Rasul tersebut. Begitu juga tentang zat Allah SWT. Okey, selesai tentang maqasid ilmu kalam. Jadi ini cara ataupun kaedah
yang diguna pakai oleh Imam Ghazali dalam menjelaskan tentang maqasid ilmu kalam. Nanti kita akan tengok maqasid kalamiah Ibn al-Razi, kemudian As-Sanusi, Imam Sanusi, kemudian barulah penulis mendatangkan maqasid dalam ilmu kalam jadid. Kemudian dia buat khulasah lah tentang mabadi ilmu kalam ini, dan bagaimana kita nak jelaskan perkara tersebut dengan lebih. Kita tengok setiap tokoh kan. Okey, jadi tu okey. Jadi dia akan jelaskan satu persatu. Beriman dengan Rasul, beriman dengan hari kiamat, apa matlamat daripada perkara tersebut. Okey. Jadi setakat itu dulu untuk malam ni. Ada apa-apa soalan boleh kemukakan. Sebelum kita masuk dalam bab yang ketiga, iaitu manhaj istidlal kalamiah. Okey, manhaj istidlal kalamiah ni bab yang paling penting, yang saya rasa saya akan fokus lebih kepada bab ini. Okey, sebelum kita menghabiskan kitab kita. Jadi insya-Allah kita akan teruskan pengajian ni selagi mana tidak habis kitab ini. Jangan risau. Ustaz tu yang tadi tu, yang apa kutub tu kan, bagi pembahagian Ghazali tu kan. Tu dia masuk dalam Aswad Asgar tu kan. Aswad apa? Ya, dia pembahagian tu banyak tu. Saya ingat dalam yang Kistas Al-Mustaqim. Dia ada bahas dalam istilah Al-Akbar, Al-Aswad, Al-Asgar, Al-Talazum. Ya. Betul tak Ustaz? Ya. Tanut, betul. Yang tu adalah kaedah istidlal. Dia adalah wasail, kita sebagai wasail al-mabadi kepada al-maqasid. Jadi dia namakan sebagai mizan apa panggil awsat, mizan ta'anud, mizan talazum, apa lagi saya tak ingat mizan apa lagi. Itu adalah dia nama lain bagi kias. Sebenarnya dia adalah kias iktirani, kias syarti, kias iktirani hamli. Itu yang dimaksudkan tadi, kias asyakul awal dan sebagainya. Itu adalah kaedah istidlal. Tapi natijanya Ustaz pergi tigalah aspek akidah syariah dengan manhaj lah, macam tu. Ya. Dia tak masuk dalam kias lah, mantik. Dia sebenarnya adalah mantik sebenarnya. Dia adalah mantik, tetapi dalam bab kias tadi ataupun bab istidlal tadi, Imam Ghazali dia menjelaskan tentang manhaj dia dalam mengisbatkan aqaid yang menggunakan kias mantiki. Dalam kias mantiki itu terbahagi kias hamli, kias ikhtirani, yang kita akan jelaskan nanti dalam manhaj al-istidlal. Benda tu adalah benda yang sama digunakan pakai dalam kias mantiki. Kalau ulama sebelum Ghazali ataupun zaman Tapi Ustaz dia tak terbina di atas kias mantik kan? kias mantiki. Kias mantik kan? Ya, kias mantiki. Oh. Benda yang sama saja, cuma ditukar istilah. Okey, nanti saya akan bagi tahu kias apa panggil? Kias hamli, apa mizan di sisi Imam Ghazali, apa disebut istilah yang digunakan oleh Imam Ghazali, kias ikhtirani, apa istilah yang disebut. Saya tak pernah ingat dia punya penukaran istilah Imam Ghazali tersebut. Dia kata ini adalah satu usaha Imam Ghazali dia untuk nak untuk nak mengislamisasikan ilmu mantik dengan menukarkan istilah-istilah kias syarti tadi, kias istisnai, kan, kepada kias mizan dengan istilah mizan talazum, mizan ta'anud, mizan apa lagi, mizan-mizan yang kita sebutkan tadilah. Cara yang itulah untuk mengislamkan ilmu mantik. Yang kedua adalah untuk nak mengatakan kita juga ada istilah kita sendiri, walaupun istilah-istilah yang dibuat oleh ulama Greek adalah istilah yang tersebut diislamisasikan dia ataupun diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, tetapi tidak diislamkan. Jadi ada satu buku Islamiah Mantik Indal Ghazali, saya tak ingat tajuk dia, tapi lebih kurang macam itulah, Islamiah Ilmu Mantik Indal Ghazali. Oh ya. Okey. Betul Ustaz. Okey. Tapi dia berasaskan dengan Muqaddimah Sughra kan? Ya. Muqaddimah Kubra. Okey. Ini kita faham mantik lah, bagaimana dia ada apa kias yang pelbagai, kias mantiki itu. Nanti insya-Allah hari Sabtu ni kita akan jelaskan ada perincian tentang pembahagian kias tersebut. Jadi wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Okey, sama-sama. Waalaikumsalam. Jazakallah khairan.